Assalamualaikum dan selamat petang guys. Welcome back to my channel. Nama saya Abdul Ishraf. Masyarakat zaman kita sekarang ni dah macam biasa apabila mendengar kes-kes atau berita-berita mengenai pembunuhan. Kita dah macam immune kan dengan benda macam tu. Sebab kalau kita buka media sosial je, kita boleh nampak ada kes pembunuhan, ada berita mengenai pembunuhan tu. Tapi kadang aku terfikir juga, pasal apa penjenayah ni dia pun suka membunuh? Adakah sebab dendam, ataupun kepuasan, ataupun demi keseronokan? Well, dalam video hari ini aku nak cerita tentang satu kisah pembunuhan yang mengandungi 3 benda ini. Baru-baru ni aku ada terbaca satu kisah pembunuhan yang berlaku di Jepun, di mana yang sangat tragik dan sangat mengayat hati, iaitu mengenai kisah pembunuhan Junko Furuta. Dan Junko Furuta juga dibunuh secara kejam dan sangat sadis. Dan sebelum masuk dalam video, aku bagi satu nasihat dulu. Kepada siapa yang tak berani untuk nak mendengar cerita tentang kejam dan sadis ini, please skip video ni. Sebab ini merupakan kisah pembunuhan yang kejam terhadap seorang gadis yang terpaksa melalui detik-detik hitam sebelum berakhir hayatnya. Jom kita masuk dalam video. Junko Furuta merupakan seorang pelajar sekolah tinggi yang belajar di Yashio Minami dan berusia 16 tahun. Dia dilahirkan di Misato, Saitama di Jepun dan merupakan seorang pelajar yang digilai oleh ramai orang di sekolah itu sebab kecantikan yang dimilikinya. Tetapi kecantikan yang dimiliki oleh Junko Furuta ni tidak menjadikan dia disayangi oleh ramai. Seperti geng-geng samseng dan gangster yang tak suka pada Junko Furuta ni, yang belajar sekolah sama dengan Junko Furuta. Sebab geng-geng samseng ni, dia pembenci Junko Furuta adalah sebab dia tak isap rokok, tak minum arak dan tak mengambil dada. Sebab perkara ni adalah benda yang biasa kepada pelajar sekolah tu. And bila dia tengok ada seorang budak perempuan, dia tak terpengaruh dengan benda ni, ia menimbulkan rasa kebencian kepada Junko Furuta. Salah seorang remaja samseng tersebut ialah Hiroshi Miyano. Tapi walaupun dia ni tak suka pada Junko Furuta pun, Hiroshi ni sebenarnya dah lama memenuhi rasa cinta pada gadis ini. Tetapi cintanya tu ditolak oleh Junko Furuta. Confessionnya ditolak sebab Junko Furuta tidak mahu terlibat dalam sebarang hubungan cinta. So apabila Junko Furuta menolak cinta Miyano ni, Miyano merasa sangat malu sebab dia ni seorang gangster yang ditakuti oleh ramai orang kat sekolah tu. Dan Miyano ni dia ada pertalian dengan kumpulan Yakuza. Disebabkan itu, tiada siapa pun yang berani untuk menolak sebarang lamaran ataupun perlawanan daripada Miyano. Lain pula ceritanya dengan Junko Furuta apabila dia menolak secara baik untuk mempunyai sebarang hubungan bersama Miyano. Walau bagaimanapun, perkara tersebut tidak dapat diterima dengan baik oleh Miyano. Rasa egonya tercalar. Dia bersumpah akan membuatkan hidup Junko Furuta menjadi derita. Detik hitam Junko Furuta bermula pada 25 November 1988. Dia masa tu baru balik dari kerja part time dia dengan menaiki basikal dan terus dicolik oleh geng Miyano ni bersama 3 orang lagi rakan yang bernama Nobuhari Minato, Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Junko Furuta dilarikan ke Ayase yang terletak di wilayah Misato dan Adachi di Tokyo. Jarak dari Misato, iaitu tempat tinggal Furuta, ke Ayase ni ambil masa kira-kira 1 jam. Sampai je di Ayase, Furuta disembunyikan dalam sebuah rumah yang juga miliki Minato Nobuhari, iaitu salah seorang daripada 4 penjenayah yang terlibat dalam penculikan Junko Furuta. Untuk nak bagi mengelakkan perbuatan jenayah ni diketahui oleh keluarganya, Nobuhari ni memperkenalkan Furuta ni sebagai kekasih kepada kawannya. Dan selepas itu, kira-kira 5 hari kemudian, iaitu pada 27 November, ibu bapa Junko Furuta membuat laporan polis tentang kehilangan anak gadis mereka ni. Dan geng-geng yang mencolek Junko Furuta ni, dia pun mula risau dan mula cuak apabila dapat tahu parents dia membuat laporan polis. Dan mereka pun memaksa Junko Furuta untuk membuat panggilan kepada ibunya dan memaklumkan kepadanya bahawa beliau berada dalam keadaan yang baik sahaja. Tak cukup dengan itu, dia juga dipaksa untuk memberitahu kepada ibunya supaya operasi mencarinya dihentikan. Dan pada masa yang sama, Furuta juga diugut oleh geng penjenayah ini. Kata mereka jika Furuta cuba untuk melarikan diri, sekumpulan Yakuza akan datang ke rumah family dia dan membunuh ahli keluarganya. Nak tak nak, demi nak menjaga keselamatan ahli keluarganya, Junko Furuta terpaksa mengikut arahan pencolek-pencolek ini. Dan berkenaan dengan ibu bapa Minato yang sering berkunjung ke rumah anak mereka tersebut, sememangnya mereka menyedari kewujudan Junko Furuta. Sejak dari awal lagi, Minato telah memperkenalkan Junko Furuta kepada kedua-dua orang tuanya itu sebagai teman wanitanya. Cuma apa yang benar-benar mengejutkan adalah ibu bapa Minato sebenarnya tahu apa yang terjadi kepada Junko.
Walau bagaimanapun, mereka berdua berasa takut untuk melaporkan perkara berkenaan kepada pihak polis kerana mereka sentiasa dibayangi dengan Yakuza. Begitu juga dengan Abang Minato yang telah memilih untuk mendiamkan diri. Ibu bapa Minato juga pernah memberitahu Minato ni bukan seorang anak yang baik sebab dia pernah menyakiti kedua ibu bapanya sendiri. Sepanjang 44 hari tempoh pencolekannya, Junko Furuta didera dengan begitu kejam tanpa henti-henti. Bayangkan dia telah diseksa setiap hari, tidak kiralah sama ada waktu pagi, tengah hari, petang hingga tengah malam buta. Junko Furuta dilayan dan diperlakukan seperti binatang. Tiada sebarang sifat kemanusiaan dalam diri Miyano dan rakan-rakannya. Junko Furuta dia menahan kesakitan yang teramat sangat. Rasa sakit yang berterusan tanpa sebarang rawatan. Sukar untuk digambarkan penderitaan Junko Furuta waktu itu. Dan apa yang didapat tahu adalah di rumah neraka tersebut, Junko yang sentiasa dalam keadaan bogel bukan sahaja dirogol pada setiap masa oleh Miyano bersama 3 orang rakannya, tetapi turut dijadikan sebagai pemuas nafsu untuk lebih daripada 100 orang lelaki di mana rata-rata mereka terdiri daripada anggota kumpulan Yakuza. Dan Miyano juga dia mengunggut budak-budak sekolahnya, yang budak junior sekolahnya tu, untuk rogol Junko Furuta. And mereka pun takut pada Miyano, takut dibunuh ke atau takut dibuat apa-apa kan. Mereka pun membuat perkara tersebut. Ada yang cakap, secara angka puratanya, Junko Furuta telah dirogol selama lebih daripada 500 kali. Malah Junko juga diliwat dan dibiarkan kelaparan. Ada kalanya Junko dijadikan sebagai beg peninju dalam keadaan tergantung pada shilling, selain dikerah untuk meminum air kencing sendiri, memakan lipas dan melakukan onani. Bahagian kemaluan Junko turut ditusuk dengan beberapa objek seperti gunting, jarum, pisau, botol, besi, mentol dan bunga api. Sebahagian payung udara sebelah kiri pula dirobek menggunakan pelayar. Selain itu, Miyano bersama rakan-rakannya sering memukul Junko tanpa sebarang rasa belas kasihan dengan batang besi, batang buluh dan kayu golf. Mereka 4 orang ni begitu gembira melihat Junko meraung kesakitan. Sampai satu tahap, Junko telah mengalami pendarahan dalaman yang sangat parah. Ditambah lagi, dengan keadaan tulangnya yang retak serta patah, pergerakan Junko Furuta menjadi terbatas. Segalanya sudah tidak sempurna buat Junko. Dia bukan lagi seperti Junko yang dulu. Makanan tidak dapat lagi untuk dicernakan dalam tubuh badannya. Kaki Junko tidak boleh bergerak berikutan melecur teruk akibat dibakar hinggakan dia terpaksa merangkak selama sejam untuk pergi ke tandas yang terletak di tingkat bawah rumahnya. Seperkara lagi yang perlu diketahui, Junko sering merayu agar dia terus dibunuh kerana terlampau perit untuk menanggung azab siksaannya. Bagaimanapun, rayuannya itu langsung tidak dipedulikan oleh 4 orang itu. Kalau ikut kanan, Junko Furuta sebenarnya pernah mempunyai peluang untuk diselamatkan. Waktu tersebut, ada salah seorang remaja lelaki yang diundang untuk datang ke rumah Miyano. Dia telah berasa serba salah selepas melihat Junko Furuta. Dia kemudian bertindak untuk menceritakan perkara berkenaan kepada keluarganya yang seterusnya membuat laporan polis. Namun, setibanya polis di lokasi kejadian, mereka beredar semula selepas diyakinkan oleh keluarga Miyano bahawa cerita tentang Junko Furuta ada berada di situ adalah tidak benar sama sekali. Pada hari ke-44, Miyano dan rakan-rakannya telah memaksa Junko Furuta untuk bermain mahjong bersama mereka. Pencolek bertindak memukul Junko Furuta dengan pemberat sebab dia tak puas hati kalah dengan Junko Furuta itu dalam permainan mahjong. So disebabkan itu, darah keluar mencurah-curah dari hidung dan mulutnya. Tidak cukup dengan itu, mereka mencucuk api lilin ke muka dan matanya. Minyak dicurahkan pada kaki, ketiak dan perutnya dan kemudian dihidupkan api. Penyiksaan terakhir ini dilakukan selama 2 jam dan keesokannya, Junko Furuta menghembuskan nafas terakhir seorang diri dengan keadaan yang nazak. Disebabkan Junko Furuta diseksa sampai mati, 4 orang penjenayah ni untuk nak kawal perbuatan mereka ni, mereka pun bungkus mayat Junko Furuta dengan selimut dan menyumbat dalam sebuah beg pakaian. Tak cukup dengan itu, mereka meletakkan mayat Junko Furuta di dalam tong berisi padu 55 galon, iaitu 208 liter, dan mengisi tong tersebut dengan konkrit basah. Sekitar jam 8 malam, tong itu kemudiannya dimuatkan dan dilupuskan ke dalam trak simen di Koto, Tokyo. Selepas 2 minggu, Miyano dan Joe Oguro telah ditahan atas dakwaan merogol secara berkumpulan. Tetapi, dakwaan tersebut adalah untuk kes individu yang lain, bukannya untuk Junko Furuta. Sewaktu sesi soal siasat, pihak polis telah menyebut tentang satu kes pembunuhan yang bukan merujuk kepada kematian Junko. Miyano yang salah faham akhirnya membuat pengakuan tentang pembunuhan Junko Furuta. Maka dengan pengakuan Miyano,
terbongkarlah segala-galanya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Begitulah 4 orang penjenayah tu dikena tangkap. Tetapi nasib Junko Furuta dilihat tidak terbela selepas 4 orang remaja lelaki yang kejam ini yang menyeksanya itu tidak menerima hukuman yang setimpal. Kesemua 4 bersalah yang dikira sebagai bersalah juwana tersebut telah menerima hukuman penjara dengan Miyano dipenjarakan selama 20 tahun, Jo Ogura 8 tahun, Minato 5 ke 9 tahun dan Yasushi Wanatabe 5 ke 7 tahun. And ada kamar angin yang mengatakan keputusan hukuman itu dipengaruhi oleh kumpulan Yakuza. Ibu Miyano pula telah menyalahkan Junko sebagai punca sebenar anaknya meringkuk di penjara. Tapi apapun, 4 orang penjenayah ni sudah pun dibebaskan dari penjara. Semasa kes ni berbicara di mahkamah, setiap orang yang berada dalam mahkamah tu menangis dan ada yang kata pengsan dalam mahkamah tu apabila mendengar kekejaman yang berlaku pada Junko Furuta. Dan kita mengharapkan agar perkara yang seperti kejam ini tidak akan lagi berlaku pada sesiapa di atas muka bumi ini. So, that's all guys for video hari ni. And hope hampa suka video ni. And kalau hampa suka video ni, like video ni. And komen kat bawah apa yang hampa rasa tentang selepas hampa tengok video ni. And if hampa belum subscribe channel ni, subscribe channel ni. So nanti aku berjumpa hampa dengan video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.